Dia macam ni tau. Kalau kata kita pegang kamera ni, dia macam ni. Kalau tengok kita pakai kamera depan ni, dia pakai wide, lepas tu kita buat macam ni. Okay guys, kita sekarang berada dekat office kita sekarang ni, tengah buat podcast dengan Cikgu Ulwan dan juga projek. Sekarang bersama saya AA. Kau tahu tak, bila kita cakap macam ni, kita seolah-olah bercakap direct dengan member record orang kan? Cakap direct dengan orang yang menonton Kita buat barrier seolah-olah macam ni. Kalau kata in the real life aku cakap macam ni. Ya bro Ni aku tengok jadi macam bercakap dalam bercakap kita pegang benda ni. Ni macam kita pegang tengkuk tu. Ni cerita. So kita break the format. Yes. Yo, what's up? Kaki Content di sini, dude. Kita bakal bahas konten yang mantul no food. Jangan lupa subscribe, keep it all in tune. Tiap minggu drop knowledge, stay in the mood. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Kaki Konten bersama saya Projek dan juga Cikgu Luan di sini. Yes, Alhamdulillah. So geng, hari ini kita bersama lagi dengan content creator dan juga guest-guest yang terkenal dalam episod podcast Kaki Konten kali ini. Dan kali ini kita bersama lagi content creator Travel One. Travel lagi. Siapa dia? Siapa dia? So kita mengenal lah. Yes, kita bersama dengan pengacara Rare TV. Kita bersama dengan Saiful Nang dan juga Captain AA. So basically dengan Tuan Saiful Nang sangat special lah, sebab saya anggap beliau seorang mahaguru saya. Yang specifically mengenengahkan fotografer yang saya kerjaya lah. Way back in 2015-2014 lebih kurang macam tu lah. Lama lah. Sekarang ni 2024 and above, orang banyak kenal SN, orang panggil SN lah dengan rancangan YouTube Rare TV. Betul Betul. Betul lah. Tapi tak apa, saya tak nak kata apa terlalu teknikal sangat. Saya just nak you guys ceritakan latar belakang you guys, macam mana boleh perjalanan you guys daripada remaja ke universiti yang membawa ke arah all this Rare TV ke. Secara ringkas lah. Daripada awal dulu, kalau kata belajar dalam bidang filem multimedia dari MMU. Sebelum tu belajar dekat English College Johor Bahru. Sebelum tu lagi belajar dekat Felda, sekolah di Felda. Dan tapi kita pergi forward. Lepas daripada tu, saya lebih cenderung untuk memfokuskan kepada storytelling dalam visual communication, sehingga jadi lecturer dalam bidang visual communication di Lim Kok Wing University. Pernah juga jadi lecturer. Okey. Betul. Nampak dia muka macam ni kan, tapi pernah jadi lecturer. Muka baik. Muka suci, penuh cahaya kesolehan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dan selepas pada tu jadi fotografer. Jadilah fotografer orang kahwin. Ada kenduri kahwin, kita ada. Itulah juru gambar kenduri kahwin. Bolehlah sehingga daripada 2004 sehingga 2015, sehingga saya withdraw daripada industri majlis perkahwin, fotografer kenduri kahwin ni, dengan majlis terakhir saya adalah majlis perkahwinan diraja Prince Malik, anak anda Sultan Brunei. Dan lepas daripada tu kita dah menceburi diri kita dalam pelbagai industri, pembuatan pakaian, fashion, pembuatan pakaian perempuan. Lepas tu training center, dan kemudian kita, antara yang paling menarik sekarang ni adalah kita involve dalam tourism. Betul. Jadi nak buat tourism tadi tu, kita ada challenge lah sikit. Kita nak memastikan kepada orang kan, kita masuk dalam arena tourism ni dalam keadaan semua orang, macam company banyak tutup. Kerana pasaran terlampau saturated, ramai sangat orang nak jual package travel, tapi kita nak masuk dalam keadaan kita rare. Betul, nama dia Raycation. Jadi nak cerita dengan orang rare ni semua secara copywriting orang susah nak faham. Jadi kita buatlah Rare TV, kita pergi travel, kita tunjuk macam mana kita enjoy, sampai orang transfer vibe. Jadi itu transfer, jadilah orang berminat dengan Raycation. Dalam masa yang sama kita tiba-tiba kita terartis lah. Terartis baik. Tak niat pun. Macam tiba-tiba nak family. Tak ada nawai tu sama Odin tu tak ada. Untuk AA, kenapa boleh dapat nama Captain tu? Okay, Captain ni actually kita dekat Raycation, company travel kita. Memang kita, Captain ni dia design from the scratch. Bukan pilot lah. Bukan. Kita bagi Captain ni sebab dia adalah seorang penanggungjawab sebagai pengemudi kepada suatu trip kita. Jadi dia lah bertanggungjawab tentang kebajikan, dia design the trip. So all the jenis kita yang design sendiri. That's why kita panggil, kalau orang luar panggil tour leader lah.
Tapi kita tour leader kita panggil captain. Dia bukan sekadar hanya duduk dalam bas bercerita je, tak. Tapi semuanya dia buat. Dia tukang masak, dia drive juga. Ambil gambar. Ambil gambar. Dan juga dia yang design semua travel dan the whole experience tadi tu adalah tergantung pada kewibawaan. Oh, jadi dia kalau dalam industri perfilman, AA adalah producer, betul? Tak? Producer, director. boleh juga, betul. Dan kesemuanya. DOP kita juga. Terartisnya pun kena juga kan. Okey, jadi saya tertanyalah antara Ray TV, Ray Nation, Raycation, siapa yang paling atas ni? Apa semua yang dia punya function? Okey, dia ada company dia adalah Raycation lah sana. Oh, Raycation atas kan. So Raycation ni adalah kita establish company kita pada tahun 2015. So lead by SN, Shibli ketika tu. Macam saya tadi, macam yang saya nampakkan, kita ada company satu lagi, OMG. So kita bawa brand SARC, brand menswear dulu. Lepas tu kita ada buat Werda. So masa tu Raycation, SN dan juga Shibli, Captain Aaron, dan juga Captain Dini yang buat trip pergi ke Europe masa tu. So itu antara awal-awal. Sebelum tu lagi kita dah buat daripada start daripada 2007. Betul. Sebenarnya Raycation masa tu tak dinamakan sebagai Raycation. Raycation. Tetapi dinamakan sebagai Photocam. Betul. Jadi kita masa zaman-zaman masa tu zaman saya remaja yang belum ada wawasan lagi Sampai sekarang. Remaja awal. jadi Bergetar. jadi pada ketika itu kita memang minat fotografi dan alhamdulillah pada ketika itu kita mencipta nama lah dalam arena fotografi sehingga ke peringkat antarabangsa. Sudah bermula humble start lah dari ambil gambar dekat Kodiang lah, Pilah lah, pos semua tu dekat Tampin kita ambil semua dekat kampung-kampung sampai ke mana-mana, sampailah kemudian sampai ke Palace de la Concorde di Paris, lepas itu sampai ke US, sampai ke Japan, sampai mati-kata lah masa tu kita ambil gambar. Jadi masa tu saya punya interest kita sebagai remaja berwawasan pada ketika itu. Dah mulalah ada wawasan. Masa tu kita rasa macam ni sampai bila aku nak berada di dalam industri ni. Kita nak manfaatkan kehebatan yang kita terima daripada Allah tadi ni untuk kita pandaikan yang lain juga. Jadi masa tu kita buat Photocam. Photocam ni dia basically dia macam ni lah, kita ajar orang macam mana ambil gambar dan kemudian ambil gambar tadi tu boring lah. Masa tu kita buat workshop tau. Adalah tertubuhnya sekolah akademi. Buatlah workshop, training orang pagi ujung-ujung minggu semua kan. Tapi lama-lama kita fikir boringnya kita training orang kat Puchong. Masa tu office kat Puchong. Training orang kat Puchong. Lepas tu habis balik Puchong, nanti besok kat Puchong balik. Jadi kita rasa macam why not kita buat dekat tempat luar daripada Puchong. So Photocam yang pertama adalah jauh jugalah masa tu. Kat Hulu Langat. Bukan gelak dia. Hulu Langat. Kali pertama Hulu Langat, kedua Hulu Langat, ketiga Hulu Langat. Tiga. Kali keempat kita pergi dekat Janda Baik. Kelima baru kita pergi ke India. Kepada India, lepas tu Siam Reap, Cambodia, lepas tu China, India balik, lepas tu China balik. Lepas itu kita dah mula buat mata-rata satu bunyi. Sampailah yang ke-13 tu barulah kita namakan Raycation. Sebab mula-mula kan kita buat fotografi. Fotografi punya workshop di luar negara. Tapi makin lama makin ramai yang menyertai Photocam tadi tu tak bawa kamera. Kenapa dah tak bawa kamera? Kau nak belajar apa ni kan? Aku nak ajar macam mana kat kau ni kan? Macam tu lah aku cakap dengan dia orang. Dia kata kita orang sebenarnya bukanlah suka sangat ambil gambar. Kita orang suka dia ambil gambar. Jadi bermulalah fasa. Makin lama makin kurang orang bawa kamera. Jadi waktu tu kita nampak ada satu peluang lah. Satu peluang apabila orang nak travel dengan kita kerana fotografer bila travel dia appreciate benda-benda yang orang lain tak nampak. Yes, betul. Setuju? Kita pergi tempat-tempat yang rare. Tak ada. Kita pergi ambil, ingat dulu dekat India. Kita pergi satu tempat tu dekat satu kampung. Dekat kampung tu ada satu lubang tau. Lubang tu lagi dalam, lebih kurang dalam 150 kaki ke dalam. Dia macam tangga yang macam cerita Batman tu. Dia ada tangga sampai bawah tu. Tempat macam waduk lah, tempat letak air, reservoir air. Tapi orang boleh turun sampai bawah, atas dia ada temple. Oh cantik. Tapi tak ada turis pun. Tak ada turis, tak ada orang fly drone kat situ, memang tak ada, kita je. Jadi kita boleh pergi risk tempat-tempat macam tu sebab kita rare. Sebab itulah nama dia Raycation. Kita pergi tempat-tempat yang rare yang mata kita nampak
dia sangat fotogenik, tempat dia unik tapi tak ada turis. Yeah. Sampailah sekarang. Hapus sikit, gerak sikit. Okay. Tapi basically orang yang nak pergi atas dasar dia nak tengok gambar and then dia tak bawa phone tu, sebenarnya dia bukanlah orang kata apa camera savvy sangat pun. Dia just maybe nak jumpa you guys dan nak nampakkan pengalaman you guys, macam mana you guys boleh cari tempat-tempat yang rare. Dia adalah kamera tapi kamera dia macam takkan nak selfie untuk dia sendiri je. Bukannya kalau kita kan cameraman lah, kita pacak tripod lah, nak ambil pagi-pagi kita keluar. Buat time lapse ke apa ke kan? Dia bukan berkarya lah. Dia bukan karya, dia sekat pergi satu tempat. Kita ingatlah kita panjat bukit dekat Wilin tu, atas sampai ke satu Longji Paddy Terrace tu, sampai ke atas tau. Sampai ke atas pagi-pagi tau. Kita nak kena, kita fotografer kan mesti, kita mesti kena mula awal catch the sunlight. Ya. First sunrise tu, first light tu melimpah ke atas permukaan bumi tu, kita ada kat situ. Ambil gambar. Masa ketika itu. Tapi Lala aku rasa macam aku je ambil gambar ni, orang lain buat apa kan, dia ambil gambar sesama mereka. Jadi aku dah terasa lain macam lah. Ini bukan apa yang aku cari. Ini bukan, ini Salah kelas tu. ini bukan sesuatu yang aku mahukan. Tapi kita kena reda lah dengan perubahannya tu. Tapi dia, orang kata blessing in disguise. Apa kau lah dengan dia orang cakap, sebenarnya kau nak apa ni sebenarnya? Kau nak apa, kau bayar mahal kat sini, aku nak ajar kau pun kamera pun kau tak bawa. Lepas tu kau bawa kamera pun setakat nak ambil diri kau sendiri semua tu. Dia kata, kita orang suka pergi tempat-tempat yang rare. Macam you all bawa semua apa tempat-tempat dia macam unik lah. Kita orang pergi China banyak kali tapi tak pernah pergi tempat yang kau pergi. Gitu. Okey, jadi saya tertanya jugalah. Idea Ray TV ni sebenarnya datang daripada siapa? Dan sebab kita nampak dalam Ray TV ni yang dominan adalah 4 orang. Adakah betul-betul 4 orang ni memang starting dari awal ataupun ada seorang yang datangkan idea Ray TV ni, jom kita collab? Asal daripada Raycation tadi lah. Raycation tu. Daripada Raycation. Dan sebelum tu daripada Photocam, lepas tu pergi Raycation. Tapi sebenarnya bila masuk dekat dalam masa channel Ray TV ni, dia berlaku semasa semua tak boleh nak travel. Cerita sedih lah ni cerita. Ni PKP punya cerita ni 2020 So ni. company kita jadi dormant lah. Cerita sini habis sini lah. Habis jangan publish podcast ni. Okey. Masa tu kita bisnes lain semua dah kena tak boleh pergi. Lockdown. Jadi kita pula tak boleh nak merentas daerah. Ada kan 2 minggu tu kita keluar rumah pun tak boleh. Lepas 2 minggu tu kita semua gatal nak pergi. Saya dah mula bawa lori pergi hantar PPE. Pasal itulah cara macam mana kita boleh Nak hilangkan kegeresangan. Lala kita rasa macam akhir nak buat apa ni kan. Mula masa tu lah kita mula edit video lama-lama. Lepas tu publish. Dah habis edit video tu kita Habis korek lah. Daripada hadis-hadis dah sama. tak ada benda lain dah. Lala kita pergilah. Tak boleh rentas daerah. Habis semua air terjun kat Hulu Langat ni. Yang tak merentas daerah semua kita dah pergi Betul. river. Habis kita korek lah. Korek lah. Yang tak ada nama kita letak nama sendiri pun ada. Air terjun bunian. Air terjun bunian. Lepas tadi air terjun dia bertingkat-tingkat. Lepas tu daripada bawah ni nama lain, atas nama lain. Dia ada famous dulu tu. Lepas tu yang kita ni panjat sampai atas. Ni air terjun apa ni tak ada. Dalam Google Map tak ada. Betul ya? Jadi kita lah Betul. nama kita orang. Exactly. Macam kita buat dekat Iceland lah dulu. Ada Regia Lafos ke apa tu. Itu nama kita letak. Kalau jumpa air terjun tu dekat Iceland tu, kita yang letak. Pasal kita letak dekat dalam Google Map. Okey, letak sendiri. Memang rare betul lah you guys. Jadi dia nampak banyak air terjun sampai dia tak sempat nak bagi nama. Jadi kita bagi nama. Yalah, tapi waktu zaman-zaman PKP tu apa yang you guys buat dah? Memang dah tak nak keluar apa semacam sungai dah access. So macam mana apa yang you guys buat? Pada mulanya kita buat, kita selalu tap kalau macam kita travel kan. Bila travel mesti related dengan makanan. Betul kan? That's why kalau macam trip kami, vacation, kita masak sendiri untuk peserta-peserta kita. That's why kita buat, okay, why not kita pair kan lah. Kita buat sambil content travel, ada content masak-masak juga. Jadi ketika tu kita tak boleh nak travel, kita pulun lah buat content masakan. Masa tu kita betul-betul new player lah dalam dunia YouTube ni. Kita tak tahu pun algoritma YouTube ni macam mana. Jadi bila kita buat, sekali kita keluarkan video travel, dia tak pergi. Algoritma dia tak pergi. Sebab video-video yang kita banyak hasilkan adalah video-video masakan. Kita masak setiap hari.
SN akan masak hari ni, besok saya akan masak ni, Shibli akan masak hari berikutnya. Kita shoot, kita yang masak, kita yang edit. Dia macam something like a vlog tapi masak. Something like that apa kau? Tapi masakan tu masa travel kan? Tak. Macam aku masak masa tengah lockdown. Tengah lockdown kan dekat rumah. Bila kita tinggal dalam community, bila kita balik daripada pergi hantar PPE lah, pergi bantuan orang banjir lah, cakapnya masa kita balik kita kena kurung tau, mengurung diri sendiri daripada berjumpa family. Yang itulah kita masak. Aku minta lah dia orang hantar dapur Periuk. kat situ, dapur periuk dan bahan masak tu aku hantar, nanti dia akan hantar, dia orang akan hantar kotak makanan tadi tu dekat depan pintu Ya. yang uncook. Lepas tu nanti dia orang dah keluar ni, kau ambil kat situ. Masak lah, aku yang tekan tripod dia apa semua tu. Tekan tripod, tekan kamera, ada tripod, semua tu buat macam tu lah. Tak, dia masak masa tu inspired lah, kata rasanya kali ni fikir mesti nak jadi macam Sugu Pavitra. Cukup Pavitra juga. Okey. Lepas tu macam mana sambutan video pada masa? Murid. Sendu Kenapa lah. sendu sebab PKP semua orang nak cari resepi. Dia tak rasa sendu sebelumnya, tapi dia consider sendu jugalah. You know, ambil lah purata views waktu tu dekat YouTube like berapa? Sebab dia tak boleh jadi lagi. Bila second wave, the first wave tu orang dah follow Sugu Pavitra, lepas tu kita nak everybody try to be another the second one. So, jadi dia tak work that way. Kita lupa sebenarnya antara yang membawa kita naik adalah keunikan. Keunikan. Okay. And then macam mana? Bila first time you guys blow up untuk Rare TV ni sebenarnya? Okay, tadi cerita pasal macam mana tercetusnya Rai TV. So, kalau biasanya daripada company kita, Recation ke, ataupun ini company kita yang lain lah, kita always bawa spirit kami. So, instead of aku tu, kita bawa spirit kami. Jadi, whatever it is, kita selalu akan sit down together, kita akan syuraukan, dan kita, ini cetusan idea kita bawa kepada table syurau tu, dan kita akan bincang macam mana how to kembangkan idea tu. Syuro ni bermusyawarah lah. Exactly lah, meeting lah. Syuro ni saya dengar daripada PAS je. So daripada situ kita decide macam mana kita nak maintain ataupun kekal relevant Recation ni daripada orang lupa tentang Recation. Sebab kita dah build up Recation ni agak baru tapi dah mula menaik. So kalau kita tak buat apa-apa dengan Recation, orang akan lupa, rugi lah apa yang kita dah develop sebelum ni. So untuk kekal relevant, that's why kita manfaatkan balik YouTube kita develop platform, kita buat content. So buat content, kita buat apa yang ada tu yang tadi ceritanya yang terdekat within the radius yang dibenarkan untuk kita travel. So kita reach hulu langat lah jadi mangsa habis kita buat, dan daripada situ tengok orang mula follow. Padahal pada awalnya kita nak buat content untuk tontonan anak-anak kita, RPWP, anak-anak kita di Rumah Pengasihan Warga Prihatin. Sebab kita orang kata saring tontonan apa yang dipertontonkan kepada anak kita. So kita tak nak anak kita ni simply tengok benda yang orang kata tidak disaring lah. Dia punya konten dia terutamanya. Jadi that's why bila kita buat konten, niat nawaitu kita tu memang nak bagi satu tontonan yang berilmiah kepada anak kita. That's why dalam konten TV, walaupun kita huha-huha juga, tapi kita kontrol dari segi penggunaan bahasa. So kita tak simply untuk mencarut ke. That's why sebab yang tengok anak kita. Jadi kita sebagai parent kena tunjukkan satu uswah hasanah kepada anak kita melalui penghasilan konten. Tapi dia orang ni akan tengok kat rumah waktu tu kan sebab Exactly. Ya. Jadi mula-mula kita ingat anak-anak dekat dalam komuniti RPWP ni kita tengok. Betul. Rupanya kita baru sedar. Dalam dunia konten, kita memang ketandusan konten-konten yang mempunyai, orang kata tu, yang menjaga tutur kata, bahasa, semua tu. Termasuk kadang-kadang kita nampak konten ni konten kartun kanak-kanak, tapi dia pun ada unsur-unsur yang bercakap kasar dengan orang tua lah, apa semua tu. Benda-benda ni dia nampak macam dia mudah diikuti oleh anak-anak. Exactly. Kita alang-alang kita dah ada nak mencipta pengaruh, biarlah pengaruh kita tu membawa ke syurga. Bukannya membawa ke hasil berkat syuro tadi. Ini tokoh Ma'al Hijrah. Jadi kita sebenarnya kita bukanlah at first kita bukanlah nak fikir kita nak jadi famous ke, nak buat duit banyak ke dengan konten Rai TV ke apa semua tu, tapi kita punya nawai tu tadi tu kepada satu perkara yang Allah mahukan. Jadi kita dapat ni Allah bagi bonus lah. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, tak apalah. Alhamdulillah kita dah buat satu benda yang Allah suruh. Lepas tu kita elakkan lah konten-konten yang prank, yang dikatakan apa,
eksperimen Social eksperimen. Social experiment. yang Ya. yang tak turun tak apa-apa Challenge. semua yang So kekenakan orang. mengenakan orang, membodohkan orang semua tu. Ya, ya. Tu lah sebab walaupun dia konten yang famous, tak boleh nak ikut. Betul. Boleh dia kan di dalam satu persimpangan tadi kita boleh use. Kalau kita buat macam ni kita akan jadi trendy. Mesti akan boleh dapat follow sampai Viewers. Ya. You guys macam like the first video yang memang betul-betul blow up dalam Rare TV. Ingat lagi tak video apa? Dan time tu maybe notification terlalu masuk banyak. Ni kenapa ni masuk banyak ni? Yang mendatangkan banyak view, mendatangkan banyak subscriber, Air terjun Pelangi. yang travel kat mana? Air Terjun Pelangi. Air terjun Pelangi. Air Terjun Pelangi tu setiap penduduk dia Ya. ni hantar surat kat kita mengucapkan Terima kasih. kerana mereka dia pernah viral dulu dengan seorang pelancong dari China. Sampai satu hari kedatangan orang ke air terjun tu sekitar dalam 200-300 orang. Jadi dia boleh buat macam-macam industri dekat Sungai Lembing tu. Ya. Jadi dia tapi bila lepas tu dia dah mula sendu. Sendu tu tinggal 20 orang satu hari. Lepas tu bila kita masuk balik dia naik balik tau. Jadi JKKK Sungai Lembing maksud tu, Kampung Sungai Lembing. Dia macam Chinese community lah. Dia hantar surat pada kita tau. Dia mengatakan terima kasih kerana kita seronok lah. Kita seronok. It doesn't matter lah Melayu ke Cina ke India ke. Tapi pasal kita suka tengok Sungai Lembing air terjun Pelangi sebab bila dia orang jaga satu ketul sampah pun kita susah nak nampak. Memang betul dia jaga secara lestari. Jadi kita lebih suka dia tu. Ya. Daripada dia tak ada apa-apa tapi semua sampah tu apa semua tu tak terjaga. Time tu buat konten air terjun lah. Yang tu kita tak terjun lah tapi air je yang terjun. Dia punya keindahan air terjun Pelangi tu lah. Betul. Datang pagi-pagi tu air terjun ada pelangi kat tengah ni. Kita boleh rasa macam you can feel and touch pelangi tadi tu. Pada pelangi yang positif lah dia pelangi. Yang positif lah. Jadi video tu lah yang memberi impak kepada Rare TV dan juga impak kepada masyarakat. Ya. Oh, menarik. Ingatkan video yang luar negara yang bagi impak tinggi. Kita start pun dengan dalam negara. Kita dah buat awal melalui kita buat video luar negara dah awal lah. Kita start dengan New Zealand, Bali. Tapi tak pergi ke? tak pergi. So, maksudnya Rare TV ni dia popularized by local content dulu. Ya. Betul. Wow. Oh, tu nak menunjukkan betapa pentingnya lah localizing our content kan. Our local not that bad lah sebenarnya. Tapi Malaysia banyak lagi kan tempat yang belum dieksplor oleh. Terlalu banyak hidden gems. Tapi kenapa Rare TV memilih keluar sebelum habiskan hidden gems di Malaysia ni? Ke malas nak cover? Alright, dia daripada Raycation. So kita Raycation akan buat new trip. Every year akan ada kita trip-trip baru yang kita akan buka. Jadi melalui Rare TV tu, kita ni, host-host kita ni akan explore new places untuk kita nak tunjukkan kepada audience the way we travel. Sebab dulu kalau melalui Facebook kita banyak buat konten-konten melalui penulisan. Yes. Lepas tu payah nak bagi tahu kepada audience macam ni kita travel sebenarnya. Dia orang tak yakin sebab the way we travel, konsep travel vacation ni baru pada masyarakat Malaysia. Sebab kita pergi dalam small group. Lebih kurang masa tu awal-awal 20 kan? 25 jalan. Oh, itu pun cakap kecil ya. Itu masih dah kecil. Pasal biasanya pada ketika itu semua orang travel 40 satu bar. Bas tu kalau boleh penuh dia penuh lagi. Macam jemaah haji 40 lah. Lepas tu bawa bendera. Yalah, tapi dia penuhkan tu pun sebab dia nak maximize the profit lah. Betul. Itulah game dia. Itu je sebenarnya. Tapi maybe dia akan kurang in terms of personal experience lah. Sebab tak dapat nak fokus. Attachment, engagement, semua tu dia akan jadi macam pukul 5 nanti dia akan hantar kau dekat hotel pandai-pandai kau nak makan nanti. Betul. Hotel semua tu. Lepas tu besok pagi pukul 9 dia ambil kau baru dia jalan semua nanti dia hantar. Jadi semacam Tak best lah. kita sendiri sebagai bangsa pengembara ni semacam takkan ini je kan. Terkongkong. Ya. Lepas tu dia dah susun dah pukul berapa kau kena pergi museum, pukul berapa kau kena pergi tempat ni, tempat tu semua tu. Kau tak suka pun kau kena pergi. Lepas tu tak ada pilihan. Kalau kata kau tak nak pergi, boleh kau tak payah pergi mana-mana. Kau duduk je kat hotel. Betul. Tapi kau dah rugi lah, kau dah bayar semua tu kan. Sama juga makan. Makan pun tak ada pilihan. Belum masuk tourist trap lagi. Tourist trap, dia akan bawa kau pergi Shopping. Dia cakap, ni lah tempat. Dia pergi spend dia whole lifetime untuk tenun kapet lah apa semua tu. Tapi nanti
Ujung-ujung terbeli lah dengan harga 5,000 US. USD. Lepas tu bila kita bawa jalan je kan, sampai di satu tempat kan, kita boleh jumpa benda yang sama kan, dengan harga 500 US dollar je. Oh, dia memang dah kena scam masa tu. Lepas tu kita cuma boleh cakap lah, kan I told you jangan beli kat situ. Aku boleh tunjukkan tempat yang murah. Jadi kita adalah guys, lepas tu kita kata kita captain. Kita cakap dengan dia orang, kita nasihatkan dia orang don't buy dekat tempat-tempat ni kerana ni semua tourist trap. Dia akan buat nampak macam benda ni mahal gila. Siap letak ada geran tanah ke apa geran tanah pula. Dia beli aku kapet so ada sijil nanti boleh. Dia buat lah macam-macam semua tu. Lalat kita tetap beli. Kadang-kadang mahal sangat. Tapi sakit hati lah bila jumpa benda sama, exactly the same thing, identical. Same design, Betul. same quality. Harga 10% je. Macam tu lah. Tapi kita pula kalau kata tourist trap kat luar, kalau kata kita lagi akan galakkan kau tu, belilah, ini tempat terbaik lah apa semua tu. Bila customer beli, you get 40% tau. Kalau dia dapat Kita dapat commission. 5,000 US dollar, Ya. maknanya kau akan dapat dalam 2,000 US dollar tu akan tour guide tadi tu, company operator tadi akan dapat daripada 2,000 dollar tadi tu, dia akan bagi kita 20%. Oh, dia dah di belakang sia-sia. Yang tu kita tak minta pun dia bagi. Tapi kita tak sedap lah. Kita tak bagi tahu. We don't make it clear kepada kita punya pelanggan kita. Jadi pelanggan kita rasa tertipu dan kita sendiri pun rasa macam tak senang hati lah. Exactly. So daripada situ reality tu yang kita dapat. Kita nak keluar daripada kepompong tu. That's why kita buat this kind of concept travel macam tu. Dan kita nak educate people, it takes time. So tapi bila ada hikmah juga daripada musibah COVID-19 tu, kita buat platform ni senang untuk kita nak bagi tahu orang macam mana kita travel. Kan? Cara kita masak, cara kita travel, lokasi-lokasi yang kita pergi, macam mana kita punya captain, fotografer dia macam mana. So mudah untuk kita nak bercerita dengan orang melalui Visual. visual. Lebih interaktif. So maksudnya saya tak pernah melalui package daripada vacation ni. So you guys punya package tak ada tentatif ke? Ada tentatif? Ada. Cuma dia bukan Dia fleksibel. dia very flexible. Contoh fleksibel tu macam mana tu? Just imagine kan, bila kita travel, kita suka tengok apa. Kita ni orang Malaysia, biasanya dalam travel industry, katakan kau nak pergi Switzerland ataupun kau nak pergi Italy, company travel dekat Malaysia ni 99% dia tak operate on the ground. Dia ambil satu company dekat Italy contohnya yang boleh preparekan ground. Jadi dia company kat Malaysia ni carikan flight, dia jual dua ground dengan flight, dia tambah sikit margin dia jual je. Macam mana dia nak operate dekat sana tu semua none of their business. Dia tak tahu pun nak pergi mana semua. Sebab tu kita boleh buat Rai TV, boleh buat podcast ke apa semua, boleh cerita on the ground sebab kita yang organize benda tu. Jadi kalau kata orang Italy dia organize untuk orang Malaysia, dia akan organize cara orang Italy lah. Orang Malaysia pergi ke Italy, time salji dia pergi turun bergolek-golek dekat ni semua. Time dia orang Italy yang buat time salji, dia cakap bad weather. Pada kita bad weather, going out. Dia bad weather, go inside. Jadi kan berbeza kan. Interest berbeza. Dia nampak macam tempat-tempat macam kadang-kadang kita boleh appreciate sungai yang jernih kan. Pada dia kata no point stopping here because it's not interesting. For them not interesting. For us Interesting. Betul. So perspektif berbeza. perspektif Ya. berbeza. Sebab tu kita buat nama pun Rare semua tu. Jadi Rare TV tadi tu, soalan asal dia Rare TV tadi tu apa beza dengan Regulation kan. Jadi Rare TV tadi tu adalah untuk influence orang untuk tengok macam mana gaya travel Regulation ni, untuk sama ada mereka buat sendiri. Kalau yang muda-muda macam saya akan buat sendirilah. Tapi kalau yang macam pakcik-pakcik ni semua kata kau lah buat, pakcik ikut je. Itulah klien kita. 10 orang je saya treat, tak apa. Kita buat sendiri pun enjoy. Kita sendiri pergi travel 10 orang, yang bawa travel tadi 2 orang. Besar. Satu orang jaga 5 orang. Sebab tu balik ni semua berat badan naik. Itu je Makan basic. sedap. Tapi dia lagi KPI. macam tu. Free flow kan. Bebas nak pergi mana. In live item. Kambing ikut dan je nak. Ya. Tak cukup kambing. Mesti berhenti tepi jalan, cari kambing. Tanda tepi jalan, pergilah kat butcher kan. Sebab tu kita cooking, bila cooking kita kena ada kitchen.
bila ada kitchen, selalunya apartment dalam big house, local house. So dari situ kita boleh create bonding dengan peserta kita like a family. Sebab tu kita punya motto pun, we begin as strangers, balik end up as one big family. Kita punya ukhuwah. That's why masa kita masak, kita boleh chit chat dengan klien kita, kan? So kita buang gap tu. Kita tak buat kau-kau, aku tak ada. So kita dapat exchanging idea, pengalaman sambil-sambil kita travel. So itu this kind of concept yang kita payah nak cakap dalam penulisan kan. Dia panjang nak baca kan. Bila kita tulis panjang orang kata lukis je. That's why kita translate benda tu dalam bahasa visual. Tapi betul lah sebab create bonding masa travel tu penting sebab selain dia jadi customer kita, dia jadi subscriber Ray TV. Exactly. Dia jadi raving fan kita. Raving fan Yang memang pergi travel die-die ni, lah. yang pergi travel ni mungkin ada family dan video orang masuk dalam video. So dia akan bawa family, mak masuk dalam Ray TV, masuk dalam YouTube. Sebab tu masa kita punya package umrah kita yang pertama, memang kita treat kita punya peserta-peserta umrah, jemaah-jemaah umrah kita macam mak ayah kita. Memang kita assist diorang, kau-kau. Dan itu antara benda yang selalu kita terapkan di rumah pengasuh warga Prihatin. Sebab klien ni pembawa rezeki. Ya, that's why kita kena memuliakan mereka. So kita kena appreciate them. So itu hospitality yang kita bagi kepada mereka melalui vacation. Ya. Lagi satu bila kita travel 10 orang, kita boleh attend dia orang punya bucket list. Oh, betul. Bucket list. Bucket Bucket list. list ni apa? Maksudnya? Bucket list dia orang macam Orang ada dia punya ni minat sendiri. Request. Dia orang punya request lah. Cik Okay. Salma dia kata dia umur 75 tahun, dia teringin nak paragliding. Kita make it wish dia kata tu aku jangan dia tak. Cik Salma dia sihat lagi tau. Betul. Orang Singapore semua sihat-sihat semua tu dia nak paragliding, kita buat paragliding. Kita cari dengan cuaca. Ada macam bila sampai Interlaken cuaca tak bagus. So paragliding semua tak fly. Nanti kita pergi cari pula dekat apa Geneva pula, ataupun kita pergi dekat Chamonix pula, ataupun kita pergi dekat Zermatt pula. Yang mana boleh fly sampai dia dapat fly. Oh, seronok dia. Betul. Kadang-kadang dia orang travel, dia orang suka nak pergi shopping mall, Park and Save. Contoh kita pergi New Zealand kan, Park and Save beli daging-daging untuk buat steak. Lepas tu kita pergi ke satu kawasan macam Lake Clearwater dekat Mount Somers. Kita piknik, kita park kereta kita, masak BBQ untuk diorang. Bayangkan tasik yang tak ada orang lah. Itu je parking kereta sampai ke tepi tasik tu. Sampai ke tepi tasik, buka je, lepas tu pasang, kita tengok lah dia punya fire danger indicator dia. Ya. Kalau time hijau, kita pasang unggun terus kat situ. Terus masak daging tadi tu, masak terus kat situ. Memang Ya. So bila kita small group, kita dapat bagi flexibility macam ni pada dia orang. lepas tu ada yang nak layan berenang, belum tenang tu. Kita tolong siapkan pelampung je kalau lemas ke apa semua tu. Tak adalah dia kalau tak selamat kita tak venture lah benda tu. Keselamatan tu ambil faktor jugalah kan. Takkan ambil demand tu. Saya nak mati di sini. Mampoi kau. Gila. Nah. Tapi ada orang macam tu. Dia Ada juga. ada dia nak mati dekat Mekah. Tapi Jangan bagi dia mati lah. Mati dekat New Zealand belum lagi lah. Tanggungjawab kita jangan bagi dia mati. Kalau boleh janganlah. Okay. Tapi itulah banyaklah cerita kalau Betul. antara sebab kewujudan Ray TV ni. Ray TV, Raycation adalah disebabkan manifestasi kita punya inner side kita yang melihat kepada sesuatu yang kita sendiri enjoy. Betul. Sebab tu kalau orang kan teori Maslow kan, ramai orang ladies and gentlemen yang mungkin tengok sini mungkin ada pernah dengar kan teori Maslow. Maslow apa need something kan. Dia Maslow teori. Ujung sekali tu, atas sekali tu, pinnacle dia adalah self actualization. Selepas kita dah settlekan isu keperluan kita, safety, security lah, apalah semua bagai semua tu kan. Yang paling asas-asas, lepas tu barulah ujung-ujung biasanya orang yang dah kaya gila kan baru akan pergi kepada self actualization, iaitu dia buat sesuatu benda yang dia sendiri enjoy, dia sendiri happy walaupun kena keluar duit banyak. Tapi kita pula kita terbalikkan teori Maslow tadi tu supaya kita enjoy, kita happy, kita buat kerja yang kita seronok, kita suka, tapi nanti dia jadi satu bisnes yang kita sendiri enjoy dan orang dan boleh enjoykan orang lain. Itulah I told you already. So forte Ray TV ni memang dekat YouTube lah kan. Keutamaan Ray TV. Platform utama number one yang make money and then memang dia membawa ROI tinggi kat bisnes ni kat YouTube lah. Ya, bawa macam ni YouTube. So YouTube ni macam dia evergreen.
It doesn't matter content terbaru dia keluar menegak ni semua kan. Dia go on mobile, tetapi YouTube still relevant. Jadi sebelum Ray TV ni cemerlang terbilang dalam YouTube ni, ya memang fitrah content creator dia akan ada fasa struggle untuk capai satu contoh 100,000 subscriber. Untuk Ray TV pula ada mesti tak terus berjaya macam sekarang kan. So mungkin boleh ceritakan sikit, kongsi sikit dia punya struggle bangunkan channel Ray TV ni. Okay, kita semua adalah ketua keluarga. Lepas tu kita juga bukan satu portfolio saja untuk host-host Ray TV ni. Ada benda lain yang kita ada portfolio macam-macam. Jadi pastinya ada struggle lah. Tapi that's why kita, whatever it is, kita kena manage our time. Kita ada 24 jam sama je macam orang lain kan. So melalui pengalaman kembara kita tu, kita gunakan pengalaman kembara tu, kita translate into kita punya, orang kata, karya kita. Jadi daripada situ kita bercerita lah, melalui pengalaman kembara kita, dan kita visualisekan benda tu slowly. Dan kalau nak ikutkan, kita pun bukannya ada, orang kata, knowledge yang jelas pun tentang platform YouTube. Sebab behavior Facebook, Instagram Sentiasa berbeza berubah. dengan YouTube dulu. Dia punya game. Even penonton kita pun berbeza. Kalau Facebook lebih kepada perempuan, kalau lelaki more on YouTube. Audience kita berbeza. 60 to 70% Yeah. Perempuan penonton Facebook, YouTube. Ya. Perempuan dia suka membaca. Lelaki tak suka baca. Lelaki suka perempuan buka suka pub. membaca. Okay, betul. Betul, setuju. Dia tengoklah TV tu sampai kadang-kadang TV tu tengok dia. Itu lelaki. Ya. Perempuan dia cepat lah dia pop semua tu. Tapi Betul. kalau kata buat short video, perempuan yang nombor satu. Rasanya ternyata lelaki lebih banyak masa daripada perempuan. Kau maybe sebab lelaki dia fokus dia satu je. Tapi dia boleh fokus duration dia lagi panjang. Tak tahu aku maybe lah. Maybe retention dia berbeza. Kan? Yelah, sambil dia tengok TV, tengok YouTube kan, masa tu lah, time tu dia boleh buat trading lah, dia Betul. buat forex, dia boleh Korek pula. So kita bangunkan Ray TV ni pun melalui pemerhatian kita daripada sekeliling. So analytics tu adalah satu data yang sangat bermakna untuk kita orang, untuk kita translate into action. Even perubahan kecil, contoh daripada awal-awal kita develop, kita bermula dengan high definition punya format video. So orang banyak tonton melalui phone. Tapi bila kita embark dalam 4K resolution, orang dah mula tonton melalui television. Jadi walaupun capaian tontonan kita 3 juta contohnya, kami pernah reach 3 juta, dan sebenarnya dia more than that. Sebab satu television, satu user ataupun satu device, kadang-kadang ada 3 orang, at least minimum 3 orang akan menonton sekali. yelah, Betul juga kan. Kau lagi-lagi travel lah. Betul juga. Tapi dia kira satu je dalam, Ya. dalam Tapi dalam statistik dia kira satu lah. Analytics tu lah. Tapi sebenarnya dia warna up. Okay. That's why bila kita nampak, bila kita dah explore YouTube, kita nampak kita focusing on indexing distribution. Kita distribute kita punya visibilities melalui banyak platform, multi-platform. Lagi ramai orang tonton pasal Ray TV, lagi banyak orang bercerita tentang kita. Lagi banyak income stream yang kita boleh bina melalui Ray TV ya. So itu dia. Jadi tadi ada sebut kaitan dengan analitik YouTube. So untuk analitik YouTube ni kan dia banyak elemen-elemen. Mungkin untuk YouTube audiens kita ni mungkin ada yang YouTuber yang tengah bangunkan channel. Apa elemen yang mungkin 1-2 elemen yang penting untuk diperhatikan dalam analitik YouTube tu? Okay, kalau dari segi analitik YouTube kita tengok apa yang diorang search. Dan juga kita lihat kalau kita bagi segmen dekat audience, kita akan tengok dekat bahagian apa channel-channel lain yang mereka tonton, what kind of content yang mereka tonton. Itu juga membantu kita untuk kita touch on sendiri lah. Sebab macam cerita pasal struggle tadi, kita until now pun kita masih struggle. View kita pun ada ups and down kan. That's why kita kena struggle untuk kekal relevan. Sebab ada banyak lagi newcomers ataupun content creator yang baru-baru yang lebih dengan fresh idea. So kita tak boleh maintain benda yang stagnan macam tu. So kita sendiri kena evolve, kita sendiri kena move untuk dapatkan konten-konten yang baru. That's why we believe bila kita bergerak secara orang kata kami tadi tu, kita takkan buntu, kita never stuck. Kita akan sentiasa ada idea-idea yang kita selalu challenge. dia bukannya Ray TV ni dia single head lah. Betul. Dia multi-headed Exactly. organization. Maknanya dia walaupun dia like
Sebab tu kalau taklah kita punya mungkin budaya kerja kita dekat dalam community ni pun dia macam budaya kerja keluarga. Ya. Kalau contoh macam tengok dekat dalam office yang kita tengah shooting sekarang ni, kita tak tahu siapa yang ni. Contohnya yang duduk kat sini senior executive, senior manager, tapi duduk sama sekali. Kadang-kadang dia tak ada, saya duduk kat situ. Macam tu lah, dia this like common office, tempat orang berjumpa, tapi there's no like bos macam tu. Bos dia ada kerja dia ni perform semua tu, dia tak. Dia we go on, orang kata tu appreciate idea. Sometimes the ideas yang baik tadi tu datang daripada budak kecil. So, kalau kata budak kecil nak cakap pun kata, kau diam, kau budak kecil lagi sunat pun boleh sunat dulu. Sunat dulu baru aku boleh dengar cakap kau. Aku makan garam dulu bertantan daripada kau. So kita akan lost satu opportunity yang mana satu idea yang fresh yang kadang-kadang datang daripada budak kecil. Sama macam Nabi Ismail. Dia punya hentakan kaki dia boleh menghasilkan satu cetusan Zam-Zam yang tak putus-putus sampai sekarang. Kalau cerita Zam-Zam tu cerita satu cetusan ilmu yang Tak henti-henti mengalir. analogi satu never stop, never ending ilmu yang tidak pernah berjumpa kebuntuan. Budak kecil boleh. Baik, jadi kita itulah Rare TV. Kita embrace the idea from everyone. Is it a Rare TV ataupun syarikat secara Rare TV, Rare Cation, saya nampak macam like budaya kami tu sebenarnya is budaya daripada you guys punya leadership lah. So I think kita membawa budaya seluruh kuli adalah CEO, seluruh CEO bekerja macam kuli. Betul. Semua CEO bekerja macam kuli dan kuli tadi bekerja macam CEO. Ya. So kuli pun kita nak sebut senang mudah lah, tadi kita kasar sangat cakap kuli kan, subordinate ataupun members of the company lah. colleague ke apa So kita the colleague pun kita dia boleh berfikir kita kat sini tak pernah buntu sebab kalau kita buntu kawan tengah laju, okey tengok tumpang kawan. Tengah dia buntu kita pula jalan. Jadi kita jalan sama-sama. Yang penting ni direction tadi tu nak pergi tempat sama. Jangan dia nak pergi JB, kau nak pergi Kuala Sepetang ke, kau nak pergi Kota Baru. Jadi tak boleh nak disekalikan. Dia macam ada tips yang ada rahsia daripada Rare TV ni, macam mana orang boleh ada satu kepala yang sama. Sebab biarlah 4 orang yang dominan sekarang. Yang bermulanya 4 orang je lah. Depan je. Depan tu 4 orang, tapi belakangnya tu just brain dia Ramai lagi. the brain ni saya brain tu dalam skull. Boleh tak nampak? Macam mana tim Rare TV boleh elakkan contohlah Saiful Nang ni macam dia nampak lebih sikit. Adakah macam tim lain contoh macam Captain A nampak Saiful Nang ni macam nak lebih famous ni dalam Rare TV. Kalau kata dia dilahirkan muka macam ni kan, muka terartis komersial. Terartis. Dan AA pula muka dia macam ni. Tapi tak ada lah dalam kalangan geng-geng Rare TV ni, dia macam jealous dengan pencapaian seseorang ni. Ada jealous. Ada. Dan macam mana Tapi boleh overcome? because of jealous tu kita tengok power juga asalnya. Kita pun nak jadi macam dia. So at least dia jadi sinergi. Dia jadi macam kita orang kata termotivasi melihat member kita. Kita bukanlah jealous yang membawa ke arah negatif. Betul. Tapi dia positif. So kita pun nak berdaya saing. Nak tunjukkan sebab kita kena macam bila kami menghasilkan sesuatu benda, kita menunjukkan satu akhlak ataupun contoh kepada anak-anak kita. Kan? Kalau kita tunjukkan usaha yang baik, anak kita pun akan follow. So that's why macam tadi tu, bermula kita buat Rare TV adalah untuk tontonan anak-anak kita sendiri. That's why bila kami tersilap akan ada orang-orang yang akan membetulkan kami. Itu satu support system yang kami ada dekat Rare TV. Kadang-kadang bila kita dah hantar post kan, dah hantar post semua tu, tiba-tiba ada lah macam-macam lah community ni cakap, rasanya macam AA tadi tu tersingkap dia punya aurat dia. Semua tu tersingkap dia punya aurat. aurat dia lah. Jadi Exactly. betul. That is exactly. Lagi-lagi AA dia tiruk kan. Masa tu dia tiruk tu masa tengah slow mo tu ternampak lah tali pusat lah. Apa nama? Pusat. Kadang nampak pusat ke apa semua tu. Dekat itu Aurat. Ini aurat. Lagi-lagi dengan level title ustaz haji kan lagi. Berarti dia mendatangkan fitnah ni. Jadi kita take that into account. Lepas tu kita pergi balik dekat dalam YouTube tadi tu, kita remove lah that part. Ataupun blur kan. Dan kadang-kadang ada budak-budak ni suka terikut-ikut benda-benda yang macam
gaya-gaya bahasa yang kita kadang-kadang kita pun sadu daripada gaya bahasa orang lain. Betul. Jadi tu yang lepas tu budak-budak pula tengok kata, oh, ni betul lah, kalau dari TV mesti boleh ikut lah. Lepas tu kita kena terpaksa sometimes this is ni not good lah. Ya. Not good. Kita pun tak suka anak kita cakap benda tu. Tapi kita cakap dan kita kena tegur dalam grup community tadi tu. Ya. Jadi kita remove. Support system kan. Yeah. Even daddy jokes yang terlepas pun kadang-kadang kita terpaksa cut down. Ramai CCTV yang akan bersedia menegur. Exactly. Kita ni abah-abah. That's joke tu sometimes dia lies between red and yellow line tau. Dia tak red, dia yellow. Jadi dia itu pun kena remove. Sebab masalah bila kita buat konten ataupun buat projek, bila naik bersama dengan team, partner dan sebagainya, ada satu masa bila dia sudah gain money, dia akan ada conflict of yelah, aku paling banyak berkorban. So benda tu akan kami pernah lalui jugalah pengalaman. Itu. Dia akan rasa macam aku yang kerja lebih, dia yang dapat banyak. Macam mana nak elakkan ataupun Ray TV pernah berlaku macam tu, dan macam mana temukan titik pertemuan supaya kita kena kami. This is different. Dia state of radar tadi tu. Sebenarnya kita kena sentiasa memikirkan apa aku buat ni untuk kawan kita. Kawan kita tengah buat untuk kita. Jadi kalau kita rasa macam hidup ni tak adalah nak kena tamak. Pasal kau nak tamak-tamak pun kau nak bagi siapa? Kau bagi kawan-kawan. Betul. Kita pun fikirlah, kita satu perkara yang kita boleh buat kerja sama-sama ni, satu perkara yang kita buang dulu adalah kepemilikan peribadi. Ya. Once kau dah merasa kepemilikan peribadi, bermakna you are against the unity. Macam mana nak unite? Setiap orang ada goal masing-masing. Dia kata tu tadi kalau seorang nak pergi Kot Diang, seorang nak pergi Kota Baru, seorang nak pergi Johor Bahru. Mungkin nak kita naik kereta sekali sama-sama. Kita pergi Johor Bahru dulu. Lepas tu nanti kita pusing naik ke Kota Baru. Lepas tu nanti ada masa kita pergi Kot Diang, patah balik masuk. So these are things yang orang kata tu kesepakatan tadi. Betul. Kalau kata kau lelaki bini pun, kau masih lagi bergaduh. Tahun ni balik rumah abang, tahun depan balik kampung ayang, lepas tu ini maknanya dia belum lagi lah. Ya. So apa lagi? Goal setting tidak diletakkan kepada kekayaan peribadi, tetapi pengembalian apa yang kita lakukan kebaikannya kepada orang awam, orang umum, masyarakat, dan juga kekayaan apa yang dibuat tadi tu kepada pembangunan masyarakat juga Secara komunal. Jadi kita tak rasa macam apa ni, aku pula pakai Ferrari juga. You something about Ferrari, everybody want to have a Ferrari. Macam orang butik. Okay. Jadi kita cuba fikir, kita switch off kemahuan. Once kita switch off kemahuan, apa yang kita dapat mencukupkan keperluan. Ya. Dan dia menidakkan ketamakan. Barulah InsyaAllah tak ada orang kata tu stable. Tak adalah dia biasa kadang-kadang orang Ini kena buat podcast lain ni. orang awal-awal kata kita hidup semati semua tu, tapi bila dah kaya sikit semua tu asal kau pula yang beli Ferrari, kau nak tak mana tu. Kau kemudian lah tak, asal kau dulu, kenapa bukan aku? Dia leceh je macam tu. Betul. Tu yang macam ada pelajaran dalam cerita apa nama tu? Pak Belanang yang satu untuk kau, dua untuk aku, lepas tu apa semua tu. Betul. Lepas tu yang ujung ni dia cakap, tak payah. Aku kira balik dia tu lah. Dia ataupun kalau sangat tak payahlah macam tu. Itu betul lah. Baru settle masalah. Semua rugi. Semua tak dapat. Betul? Tapi one thing yang saya, yalah bila kita dah cakap pasal ada orang tegur, and then yalah you all buat correction dan berbagai, tapi still saya rasa per content episode tu memang nampak masih lagi fun lah. Itu yang paling penting. Nak dibandingkan dengan content travel orang lain, saya boleh namakan contoh macam Fikri Zamri. Fikri Zamri is very, I would say very storytelling dia nampak macam very movie, documentary-ish. Tapi korang ni macam like very fun vlog dan semua orang ada asam garam masing-masing. Itu yang saya rasa macam like tak ada dominan sangat lah. Dia masing-masing ni adalah orang-orang yang kita boleh follow secara individually. Itu yang Ada kekuatan masing-masing lah. tu
tu macam mana you guys boleh buat lah in terms of siapa yang shoot, siapa yang edit. Macam mana siapa yang nak menentukan, okay, yang ni kena buang, okay, tak apa, kita fokus yang ini je. So, macam mana tu? Okay, yang macam tu kita pertamanya kita punya konsep bila kita shooting ni run and gun. So tapi at the same time dia structured. Maknanya kita nak pergi, kita tahu kita punya goal. Contoh kita nak pergi satu destinasi negara, kita tahu apa benda kita nak tonjol kan. Sebab in the end dia nak jadi product education. Ya. So but macam kita bagi tahu sebelum kita nak hire editor lain editkan video kita sendiri adalah shooter, kita juga adalah editor, semua kita buat. So kita tahu all in apa dalam proses tu, post, pre-production, post-production. So bila kita berada kat sana, kita hanya jadi diri kita saja. Itu saja. Tapi kita bercerita secara orang kata subtle, tak perlu nak terlampau hassle. Just be yourself. Letakkan diri kita sebagai pengembara, apa yang kita nak share dengan orang. Dan apa yang kita rasa bila kita mengembara, bila kita berada kat satu tempat tu. Itu je yang kita share kan. The rest is adalah rencana lah, technical wise and drone shotnya untuk kita nak grab attention audience. Macam tu je lah. Tapi daripada segi delegasi tugas kan, bila sampai satu destinasi, and then kalau saya jadi you guys, sebab saya tak faham culture you guys, kalau saya pun boleh rakam, projek pun boleh rakam, kita orang akan rakam benda yang sama. So tak ada isu lah kat situ. Ke macam mana you guys lah? Ada juga isu macam tu. Tapi isu tu nanti akan disuarakan oleh editor kita lah. Dia akan nasihatkan kepada kita dengan satu karangan yang panjang. Kita kan bersikap terbuka kan. Bila editor tegur kita semua tu, padahal editor tu kita yang bayar gaji dia. Tapi kita satu lah perkara working culture kita. Kita kalau kata kita tidakkan teguran editor tadi tu, itulah the last time dia akan menegur kita. Betul? Right. Jadi kita terima, kita cakap noted, terima kasih. Tapi at the same time sometimes kita kena kadang-kadang kita bawa dia pergi travel sekali. Ya. Nanti teguran dia tadi tu, dia akan nampak sendiri macam mana how it's work dekat on the ground. Faham. Masa bila kau dah turun kereta, masa tu kau pegang kamera, aku pegang kamera, masa tu kita nak bincang, kau cakap benda ni, aku cakap benda ni. Yeah. Tak ada je. Kadang-kadang kita ada satu keadaan bila kita buat macam tu, kadang-kadang kita tahu member kita dah cakap belum benda ni. Kadang terlepas, better kita cakap. Kerana perlu saring cut dan ambil je. Betul. Itulah kerja editor. Yeah. That's all. Itulah lagi satu itulah bila kita keluar, kita buat content, satu je kita bersahaja ni, be yourself kan. Kata be yourself, dia macam kita ni, macam Shibli kau tengok masa dia dalam trip, macam tu lah dia dekat office. Macam mana dia scam kita? Kalau macam saya macam tu lah. Kalau tengok dia macam tu. Lepas tu ustaz macam tu lah. Dia ustaz kan, dia ni macam konon-konon macam macam ustaz-ustaz sikit. Semua tu lah. Dia aksi sikit lah. Dia macam tu lah. Dia punya perangai macam tu. Dia just be themselves. Dan satu lagi kita pun kita remove lah sometimes authority. Contoh macam kita kat sini, kita kena tahu bawa diri masa bila. Masa dalam meeting kita, we have to have some person yang kena stand up as a chairman. Dalam meeting tadi tu kita meeting lah. Lepas daripada tu kita buat lah kerja macam biasa. Tak ada lah. Masa dalam travelog pun so guys, aku CEO jadi semua akan jadi tiang bendera lah. Jadi yes man. Jadi kaki ngikut lah. Okay, jadi in term of technical lah, sebab korang travel ni, okay aku nak bawa drone, nak bawa kamera canggih-canggih apa semua. Mungkin Ray TV boleh kongsikan lah apa equipment basic kalau someone yang nak keluar travel. Adakah perlu beli kamera yang besar gedabak ataupun just bawa basic kamera based on your pengalaman lah. Dan apa kesalahan dulu yang pernah Ray TV buat yang korang tak nak orang baru ni buat masa pergi travel? Kesilapan kami masa travelog New Zealand lah. Kita bawa Pelican punya box semua tu. Semua kamera dekat studio tu kita, kalau boleh nak bawa, kita bawa. Yang kamera-kamera yang besar kan. Jadi daripada situ, bukan macam kita beritahu dalam bilik TV punya orang kata perjumpaan itu, technically sebenarnya 10% je. Yang paling penting 90% of that adalah direction dan juga strategi dalam bagaimana kita nak membangunkan konten kita. Kalau kita buat video sinematografi dia perfect sekali pun, tapi tak ada hala tuju yang jelas, orang nak tengok apa video ni sebenarnya,
pun dia takkan bagi content. Dia takkan dapat hook audience. So itu kesilapan yang kami nampak, kami lihat. Sebab kita buat, bayangkan kita buat berapa episod masa tu, kita untuk 50 lebih. 50 lebih, 55. 5 minit. Ya. Dalam episod tu, yang paling viral adalah video asap pisau. Asap pisau? Macam mana tu? Asap pisau? Expected langsung orang ada Teknik asap pisau. saya macam mana asap pisau bagi tajam. Bagi tajam tu je. Itu yang viral. Itu yang beratus-ribu kat Facebook, kat YouTube. Okay. Unexpected. Ya. Lagi satu tu lah, apa soalan dia tadi? Macam kamera. Equipment. Kesilapan kita tu. Kesilapan kita. Ya. Dan equipment. Lagi satu kesilapan besar adalah bila kita terlampau overthinking, kita terlampau nak perfect baru buat. Kita kena buat dulu dengan cara yang termudah, yang apa yang kita ada baru Betul. dan slowly dia akan menuju ke Develop. perfection. And the perfection is not hanya bergantung kepada berapa sharp kau punya footage, berapa resolution footage kau ke, semua tu composition apa semua. It's about the story yang kau nak tell tu, dia transmit ataupun dia orang tak faham. Exactly. Jadi bila kita terlampau fikir, macam kita kan nak buat podcast, tak buat pasal apa? Oh, nak buat podcast mesti nak kena condenser mic, kena beli tu, kena beli ni, kena dah beli semua. Lepas tu pakai sampai hari ni dah dekat setahun cerita pasal podcast tak buat lagi. Kemudian lepas ni dah kena buat. Tengok kawan dah buat dah. Betul apa equipment macam biasa-biasa je macam tu. Macam tu lah. Jadi itulah bila kita fikir susah sangat. Sama juga dulu kita fikir susah kena bawa kamera 3 drone terkorban dekat New Zealand saja. Itu satu ada 3 dah beli satu kat sana pun masih Terkorban. Besok tu terkorban. Beli hari ni besok hilang. Yelah, tapi dengan episod latest sekarang ni banyak shoot pakai kamera ke pakai phone ke apa ke? phone, Mostly phone. action cam Ada. dan drone. Berapa percentage of phone yang digunakan berbanding dengan kamera dengan action cam? Kamera boleh kata saya seorang je bawa. Yang lain semua phone. Phone masing-masing lah. Maksudnya majority of the shot is actually from iPhone. Phone yang Phone kau iPhone bawa lah. masa ini kau inilah juga kau. Mula-mula kita bangunkan Rai TV dengan iPhone 11 je. Oh. Yelah, I mean orang tak ada question lah. Ui, orang tak ada nak detect lah. Ini quality phone ni, barai ni. Tak ada lah. Orang tak ada komen je tu. People enjoy the story. I don't think orang akan kisah sangat. As long as visual tu audio dia dengar clear, dia faham apa kita cakap. The rest tu kalau cantik bonus. Kalau tak cantik pun as long as dia rasa dia faham cerita dia, okay. Betul. Tapi from time to time kita akan improve lah. Ya. Makin lama kita kan takkanlah kita nak buat benda ni kita dah berpuas hati dengan kualiti yang kita ada. Kita improve lagi. Ya. Betul improve lagi. Macam tu lah. So maksudnya menggunakan phone ni lagi-lagi untuk travel sepatutnya tak ada masalah. Dia ada advantage phone nak dibandingkan dengan menggunakan kamera usaha-gerabak ni. Ada advantage. Banyak advantage. Contohnya? Mobilisation dia. Kita boleh Mobilisation? akses banyak tempat. Apa maksud tu? Maksudnya? Sorry, Tak sekali lagi. guna kau ada kamera besar-besar. Lepas tu nak masuk je. Kena pakai permit. Bangun dalam sorry. Do you have permit to shoot? Tapi kalau ni pun kau pergi mana-mana kau lah travel. Nanti kan kamera besar kau masuk pasar pun orang tanya permit. Kau masuk mall pun orang tanya permit. Kau masuk museum orang tanya permit. Kau ambil gambar dekat atas gondola pun orang tanya permit lah. Apa kan? Ada satu lagi kan. Dia bila kita pakai kamera besar, audience yang kita interact dia akan jadi fake. Kalau kita pakai phone, dia casually macam real time being reality. So orang suka benda-benda yang real. Dan sampai kita borak kan, kita tak ada pegang phone macam tu, dia rasa selesa. Cuba yang kita pegang macam ni depan dia, dia pun Dia rasa kaku. Dia betul ke tau. Kalau kata kita pegang kamera ni, dia macam ni. Kalau tengok kita pakai kamera depan ni, dia pakai wide, lepas tu kita buat macam ni. ya. Okay guys, kita sekarang berada dekat office kita sekarang ni tengah buat podcast dengan Cikgu Luan dan juga projek. Sekarang bersama saya AA. Kau tahu tak bila kita cakap macam ni, kita seolah-olah bercakap direct dengan Member record orang. Ya. cakap direct dengan orang yang Real menonton. lah. Kita buang barrier. Seolah-olah macam ni. Kalau kata in the real life aku cakap macam ni. Ya bro. Bro ni. Betul ni. Right, ni aku tengok. Jadi macam bercakap dalam cakap dia kan kita pegang benda ni. Dia macam kita pegang tengkuk tu. Ni cerita. So kita break the format. Yes. Ya. Oh, lagi satu kelebihan phone ni adalah kita
susah nak terlepas scenery yang sekejap. Contoh macam ada trend laju, Betul. keluar Sekejap pun pun keluar terus. dah. Kau nak keluarkan benda-benda macam ni nak kan? setting. Masuk dia pelikan mana tadi? Last. 35. Pada tekan memori pula tak masuk. Aduh. Mana SD card? Memory card. Lagi iPhone ada 5, 2, 1, 0.5 lagi senang. Dah settle lah kan. Tekan sekali snap. Dan satu lagi mungkin sekarang orang tak boleh deny ya dengan kualiti font masa kini lagi Betul, canggih. Stabilization dia pun lagi power. Lagi power kan. Audio pun dah boleh macam okey lah sekarang. Itu pun miss juga. Alamak, tak sempat shoot. Actually, Pakai phone pun tak sempat shoot. Lagilah kalau pakai kamera yang ni. Ya. Leceh nak ni setup kan. Betul. Okay, menarik lah pakai phone tu untuk travel. Okay. Sebab biasanya sebab saya pun mengajar orang buat video juga kan. So soalan yang paling sentiasa ditanya benda tu, abang saya nak beli kamera lah. Baru ni saya tengok Shopee dah nak tekan buy ni, Kamera ke smartphone? Saya memang jawab smartphone je sebenarnya. Sebab kadang orang duk fokus on the technical part. Tapi tak ramai yang akan cerita on the storytelling part. Kau nak ayalah dulu lah SN pernah berjumpa candid syndrome something so saya nak tahu jugalah berkenaan dengan candid syndrome punya ataupun Tuan SN sendiri lah, mindset technical ke ataupun benda lain yang kita kena prioritize. Story. memang daripada saya graduate, saya memang fokus pada storytelling. The storytelling adalah backbone kepada keseluruhan apa yang konten yang kita buat dulu sampai sekarang. Walaupun dulu konten dia fotografi, backbone dia, the heart of the content adalah storytelling. Lepas tu kita umum kepada video pun storytelling. Kalau kata saya menulis dalam Facebook ke apa semua tu pun cerita dia storytelling juga. Betul. So how you transmit the message tadi tu in a very high clarity. Yang sampai orang boleh baca, boleh perceive apa yang kita fikir, boleh pergi kepada orang tadi tu clearly. Dia bukannya ada ambiguity tu. Betul tak betul macam itulah. Dia sama juga. So masa saya masuk dalam bidang fotografi, seluruh fotografer boleh kata kebanyakan yang memikirkan tentang macam mana nak bagi gambar cantik, exposure betul. Siap datang pergi pakai light meter lah apa semua tu. Light meter bang. Saya tak pernah pakai light meter. Tak pernah pakai. Bukan. Pada saya gambar blur, if that blur can tell story, Okay. gambar tu aku pakai. Betul. And eventually aku menang award pun gambar daripada gambar blur. Jadi aku hantar pergi international punya website competition semua tu. Aku boleh menang pasal apa? It clearly tell stories. Jadi benda-benda macam ni yang kadang-kadang kita lupa. Roh pada setiap gambar adalah cerita. Roh pada setiap video adalah cerita. Roh pada setiap penulisan adalah cerita. So why kita move kepada satu cerita ni tak perlu ada teknologi. Competition kau dengan Mak Saleh yang dah pergi angkasa lepas, dah pergi bulan dengan yang belum pergi bulan, yang duduk dekat apa ni tengah tanam jagung, semua equal. It's not about technology. Dia orang advance ke kita mundur ke tak. Welcome to storytelling. It's equal ground. Kita compete on equal ground. Storytelling is a king lah dalam konten. So SN sebagai artis kan, influencer ataupun Ray TV lah kan, macam mana nak kekal relevan sebab kadang kita punya trend ataupun dulu famous Facebook, YouTube, TikTok, macam mana nak kekal relevan dalam industri? Kalau nak kekal, dia punya maintain dia punya orang kata the good cause. Kenapa kita buat benda ni? Dan kalau kata benda tu dah tak relevan, find a new fight. Sebab dulu SN fotografer, sekarang YouTuber kan. Yelah, tapi tak silap saya SN ni mula-mula naik fotografi something kan. Time tu lah baru saya nak belajar dengan abang. Tiba-tiba abang dah macam dah kurang. Abang bagi captain lain yang ceritakan snap apa semua kan. So macam like saya nampak abang ni agak exit time abang tengah betul-betul berjaya. Betul ke? Dan kenapa? Dia mengikut Resmi Siti Nurhaliza. Kita tengok macam mana dia dengan grafik popular berita harian. Dia menang tak silap 8 tahun berturut-turut. Dan tahun yang ke-9, kalau dia contest juga, dia mungkin tak menang. Tapi dia decide to not to contest. Jadi dia retire champion. Gitu pun konon-konon nak macam tu. Tapi masa tu pun saya dah fikir, kita sentiasa memikir ke depan. Pada ketika itu, dengan perkembangan teknologi, kita rasa macam satu ketika nanti orang dah
orang dah tak engage dengan professional photographer untuk ambil gambar komersial, kerana setiap orang dah kena ambil gambar komersial setiap hari. Dan fotografi dah jadi terlampau merakyat sehingga semua orang boleh ambil gambar cantik. Dan fotografi can be made very simple sehingga semua orang boleh tekan mode portrait saja dah dapat bokeh. Yang mana yang dulu kita kena beli lens yang fast lens 2.8 ke 1.4, 1.2 baru kita boleh dapat that kind of effect. Jadi pada ketika itu kita kena cepat. Kita kena cepat tinggalkan satu perkara untuk mencipta satu legacy yang lain. Jadi dia berterusan. Tapi sebenarnya dia cuma berubah medium je. Daripada fotografi kepada video, kepada konten. Dan hari ni kita bina konten. Konten tadi tu mempengaruhi orang kepada market pasaran yang kita bina sendiri. Dan dalam pasaran tadi tu kita boleh harvest melalui merchandising kita, melalui produk-produk yang kita buat, affiliation dan juga macam-macam lagi channel-channel untuk kita carry on, memberi nilai tambah kepada stakeholder, pemegang kepentingan. Betul tu yang antara yang kita seronok. Kita nak pergi mana, okay, hantar email kat airline bagi tiket business class pula tu. Macam tu tak payah bayar. Dulu kita kena kumpul duit tau. Kumpul duit semua tu. Kumpul duit pun bila nak beli tiket mesti beli ekonomi punya. Tak adanya beli business class macam tu. Masa kelas hari tu pun saya minat dengan terma AA hari tu. Kita travel bukan keluar duit, tapi dibagi duit. Betul. Travel buat duit. Orang kumpul duit untuk travel. Orang kumpul duit untuk travel. Kita travel untuk kumpul duit. Buat duit. Menarik. Lain macam tu. Dan satu lagi hari tu ada sharing pasal kampung YouTuber kan. Ya. Quite amazing lah. Maksudnya satu program yang menarik. Jadi mungkin Ray TV boleh kongsi sikit. Kalau nak promote pun boleh promote. Betul? Kampung YouTuber ni asalnya daripada, kalau kita lihat bila kita buat classes kan, permasalahan yang paling utama adalah bila after class. After class macam mana dia nak berhadapan dengan reality. Okay. Jadi bila dia orang nak melalui itu, dalam proses tu pasti akan ada hassle yang dia orang lalui. So dia orang perlukan support system. Jadi perkampungan YouTuber ni adalah satu projek yang which is kita nak tunjukkan macam mana you perlu ada direction yang jelas, strategi yang jelas dalam nak membangunkan platform YouTube ataupun any platform media sosial korang. Tapi at the same time, korang ada satu support system yang mana kita akan memberi input, teguran tanpa orang kata tapis-tapis lah. Kalau video ni tak best, kita kata tak best. Sebab kebanyakan member yang beritahu, we really best, boleh pergi jauh lah. Tapi sebenarnya tak boleh pun, tak ada quality pun. Better kita cakap secara jelas. Dan sebenarnya kita perlukan support system yang macam ni, which is Indonesia dah buat lama dah perkampungan YouTuber ni. Kan? So itu yang kita nak develop untuk sama-sama kita bantulah newcomers. Tapi kalau kaki konten tiba-tiba rasa macam nak jadi nak consolidate dengan Ray TV untuk jadi members of kampung YouTuber. is welcome. Sebenarnya kita punya sebenarnya kita nak wujudkan satu gagasan yang mana kita boleh sharing dan kita boleh menjadi satu central power untuk pengaruh, supaya kita boleh sebarkan pengaruh yang baik-baik. Contohnya macam kalau kata kita nak kempen. Sekarang ni nak buat kempen untuk jangan buang sampah dekat menjaga alam sekitar. Kempen ni kita memekat seorang-seorang je. Semua tu. Tapi kalau once kita dah ada satu kampung YouTuber yang mana dengan content creator yang ada podcast dia, ada apa semua tu. Jadi kita boleh consolidate into satu course yang sama. Why not bulan depan ni kita buat bulan untuk kempen bersihkan pantai tu. Itu buat kempen secara ataupun perangi kekejaman kanak-kanak ke whatever mana itu satu kos yang baik. Tetapi ada juga kalau kata contohnya macam bila kita ada satu kempen yang nak ditaja oleh satu corporate yang besar yang boleh dump like 2 million ringgit, 3 million ringgit, tetapi will be distributed among the central power of influencers tadi. Jadi kita macam bila ada makan sama-sama. Macam tu konsep ni. Dan kita pula syarat dia adalah kampung YouTuber ini dia mesti comply dengan standard piawaian yang kita tetapkan. Dah standard piawaian lagi kan. Standard yang
Ditetapkan. Ditetapkan oleh Red TV. Dia mesti bukan rating lah, tetapi dia mesti umum, mesti Syariah compliance. Syariah compliance. syariah compliance semua tu. Ya, beretika. Bermanfaat, beretika. Bermanfaat, tidak membodohkan orang. I mean like, selain daripada tu ada lagi ke servis kelas ke yang selain daripada kamera YouTube? Ada lagi ke kelas-kelas lain yang korang boleh buat ke? Boleh advertise? Ada. Kita memang ada Saiful Academy. Saiful Academy ya? Wah, ada lagi Saiful Academy. Masih ada. Ada siapa lain tu. Wah, ingatkan promote barang Shopee je. Sekarang kan. Terasa lah. Daripada ni nak check analitik kan? Tak, macam Saiful Academy pun kita masih lagi contohnya kepada newcomers yang masih belum kuasai technical. Basic technical, kita ajar kelas asas smartphone videography, editing menggunakan smartphone, fotografi pun ada. So itu pun masih kita buka lagi. Dan nak cari you guys ni macam mana? Biasanya orang contact korang kat mana? Social media ke? Kita email ada ke? website Saiful Academy. Even kita ada platform Facebook ada, Instagram ada, type Saiful Academy, boleh DM kita akan. Okay, alright. Thank you. Cool. Banyak aku belajar daripada Sifu dan juga Otai Travel. Okay. Banyak lagi nak tanya pasal mungkin sponsorship, tapi ni mungkin out of camera lah. Sponsorship dan juga macam mana Saifunang dan tim boleh bina perkampungan konten HQ konten tempat sendiri. Tapi itu kena episod lain lah kot. Itu panjang tu. Itu cerita pasal self-sustainable Kena masuk community. Sustainable Kena community, masuk kampung exactly. YouTuber. Kita akan jumpa di podcast yang berikut. Nanti kami pula invite. Confirm boleh ni. Rumah aku pun dekat kat Kajang je. So Boleh. InsyaAllah. Okay, rasa itu sajalah untuk podcast ni. Dan kami doakan Red TV akan mempercepatkan podcast mereka sendiri InsyaAllah. yang lebih menarik dengan view. Rekod ni, tapi fikir benda susah je. Kita buat je, jalan. Jalan je lah. kan dah rekod lah. Itu dah rekod. Tak rekod, Publish je. upload tak, rekod je. Keyakinan diri tu lah. Keyakinan Betul. Tapi sebelum kita nak ni, kalau ada apa-apa daripada you guys nak tanya kita orang lah, apa-apalah pasal media ke, pasal apa ke, dipersilakan lah. Sekali you guys nak tanya. Dia orang dah power lah. Mana nak tahu Ada. kan. Kenapa Kaki Konten buat platform podcast ni dengan channel yang baru? Tak gunakan channel yang sedia ada. Macam project ada channel. Kenapa? Oh, good question. Kenapa Wan? Ni pendapat aku lah, bukan pendapat kau lah. boleh. Pendapat Lagi kau. Pendapat saya lah kan. Saya adalah king of merojakkan sesuatu lah. Podcast pun ada, buat vlog pun ada, apa semua kan. Dia bukanlah tak ada nak buat. Tapi saya dapati audience sendiri pun bengong. Jadi rojak. Asalnya saya dah train orang untuk tengok konten pasal video making tutorial. Tiba-tiba saya berborak dengan orang ni, cerita pasal saya punya member yang tengah sakit, saya gosip dengan dia. So, jauh lah beza dia. And then once bila kita orang try buat karya konten, beza dia pada jumlah komen tu. Dia cakap saya punya subscriber boleh jadi lagi tinggi dah daripada karya konten. Saya punya subscriber 80,000 sekarang. Karya konten dalam sekarang 6,000 something. 6,000. Tapi setiap kali episod keluar terus dalam 40 hingga 50 Engagement komen. tinggi lah. Dan orang pujian orang tu, komentar orang, feedback orang tu lebih standardized dan lebih targeted lah. Lebih positif juga. Adalah some negatif ni semua tu standard lah. So saya rasa efficient. Sebab saya rasa YouTube sangat suka satu YouTube channel, satu format yang sama. Sambil ada. Dan saya punya view pula adalah king yang anti niche rojak. Macam Wan dia nak masukkan semua dalam Cikgu Wan. So, untuk tahu kekuatan kita sendiri, walaupun kita dah ada brand sendiri, project Cikgu Luan, ada followers besar dalam channel masing-masing, why not kita try kita ada kekuatan ke masa sekarang ataupun kita masih relevan ke sekarang ni dalam YouTube. So, why not kita buat channel baru, kita grow daripada awal. Dan Alhamdulillah selepas episod 1-2, terkejut juga. Sambutan tu agak Merangsangkan. Betul? InsyaAllah lepas keluar episod kita ni, dia akan terus lain. Kita pun tengah fikirkan InsyaAllah. Kalau untuk Ray tak tahu nak letak kat dalam mana. Ray TV tak tahu lah. Satu saya tak pasti lah. Tapi banyak juga contoh macam podcast yang tumbuh sekarang, dia still guna channel lama dan buat podcast. Contoh dia beralih daripada niche yang ni kepada niche podcast. Tapi observation aku, contoh macam kawan aku kan. Better buat baru ke? Dia macam kawan saya, nama dia Safwan Nazri. Dia buat podcast seram. Yes. Tapi saya rasa sebab dia ni kira level lain artis lah. Macam Dol Podcast betul contoh kan. Lagi king of rojak lah kot. Sure. Dan maybe sebab dia ni memang betul-betul artis.
kau sumbat lah apa-apa pun orang akan tengok kan. Tapi kita ni sebagai orang yang orang tak apa nak kenal sangat, maybe kita tak boleh nak ikut strategi diorang lah. Melainkan kalau kau ni sama Siti Nurhaliza, yes kau boleh buat suka tingkau lah. Podcast apa lah. Tapi kalau Ray TV nak buat podcast, kalau nak konsisten, kalau boleh konsisten setiap bulan ada ni, channel baru lah. Boleh dapat silver button baru. Ada koleksi baru kan. Betul. Okay. Menarik idea. Terima kasih atas nasihatnya. Oh satu lagi nasihat SN juga. Podcast be unique tu je. Buat podcast konsisten dan unik. Cukup kot. Baik, terima kasih kepada semua yang sudi mendengar episod ini. Kalau yang dengar daripada awal sampai habis, it's a good audience retention. Itu bagus untuk kita punya analitik channel YouTube. Dan jangan lupa follow lah semua social media Kaki Konten. Dan yang paling penting, Ray TV. Ray TV, dia ada Ray TV dan juga boleh follow lah semua dia punya social media. Dan sekali lagi, terima kasihlah kepada Saiful Nang dan juga AA untuk episod kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye. Alhamdulillah.